Assalamualaikum hai adik-adik. In this video kita nak borak tentang Trigo paper 2. Now apa yang akan bincangkan today is only true for paper 2 sahaja, so please jangan campur adukkan dengan paper 1. Boleh? Alright, so dalam Trigo paper 2 nanti korang akan ada 4 jenis soalan. Jenis soalan pertama adalah soalan proving ataupun buktikan. Ini ramai yang tak suka sebab apa? It can be a bit time consuming, it can be very complicated at times. Jadi, Along today nak demonstratekan macam mana we can still answer soalan kat belakang walaupun soalan the first ni kita tercedok ataupun tak boleh nak jawab. Right? So the second one adalah soalan selesaikan ataupun solving. Soalan selesaikan ni lebih kurang macam paper 1 cuma level dia agak tinggi sikit lah. Right? And the third one is our favourite. Apa dia? Ini adalah soalan sketching. Now, soalan sketching is very enjoyable to do as long as korang tahu the basics. Apa dia? Sin adalah ular, cos adalah mangkuk, tangent adalah highway. Ini Along dapat sedikit daripada Sir Syakib punya video. So, siapa-siapa yang belajar daripada MC Plus tu, korang tahu lebih kan? Right? And the fourth one adalah soalan puzzle. Soalan puzzle ni, the name puzzle tu Along buatkan sendiri. So, please jangan pergi cari kat textbook. Korang memang takkan jumpa, okay? So, Along akan tunjukkan example lagi. Kita akan buat 3 soalan. The first one adalah Johor, the second one adalah Pahang, and then kita akan buat Putrajaya. Boleh? So, please buckle up. Let's go. Okay guys, soalan pertama adalah daripada Batu Pahat Johor. So, jom kita baca terus. A. Prove the identity sekian-sekian. Now, proof, buktikan. Ini adalah soalan jenis yang pertama, which Along nak demonstrate how we can still skip this question and jawab soalan dekat belakang. Boleh So, ini Along biar dulu. Next one Along nak baca. Hence, solve the equation ataupun selesaikan persamaan berikut. Okay, ini adalah jenis soalan yang kedua Along cakap tadi. Here we have another equation. Along nak korang compare. Tengok atas dan bawah. Ada tak benda yang sama? Macam tak ada, tetapi sebenarnya ada. Okay, so you see here, kita ada tangent A plus sin A ni kan, Along nak bawa pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi, betul? So what I have here is 1 tambah secant A over, I have here tangent A plus dengan sin A. Okay, and then equal to 3 tinggal kat sebelah kanan, betul? Okay, now you see here, nampak tak yang Along highlight ni sama je dengan yang atas kan? Which Along dah salin kat sini sebenarnya. Nampak tak? Sama ke tak sama? Sama. Maka what you can do is yang ni korang boleh substitutekan, gantikan dengan apa? Dengan cosecant A. Boleh? Okay. So Along nak padamkan itu sahaja, serabut sangat. Alright. So yang Along highlight ni, Along nak substitute ke bawah. Which now Along dah ada cosecant A. Cantik. Equal to 3. Tak ke dah simplified benda tu kan? Cuma kita sekarang ni nak selesaikan. Jadi, this one Along kena tengok huruf yang ketiga. Okay, huruf ketiga. I see here ini adalah S. Bila S maksudnya apa? Ini sebenarnya adalah 1 over sin. Siapa yang dah hafal, then that is very nice. Siapa yang tak hafal, korang just boleh tengok huruf yang ketiga. Kan? Okay, and this one equal to 3. Cantik. Now, bila dah nak selesaikannya ni, masalahnya sin A tu dekat bawah. Ada 2 cara pemikiran kat sini. Korang boleh pindahkan sin A ke atas, boleh pindahkan 3 ke bawah. Dia akan jadi sin A equal to 1 over 3. Betul? Okay, tetapi another way of seeing this is, korang boleh juga tengok macam ni. 3 kan sebenarnya 3/1, betul? So, bila Along terbalikkan yang kiri, maka yang kanan ni pun kena terbalikkan. Right? So, eventually you'll get the same thing. Either way, korang akan dapat benda yang sama je. So, Along nak tulis kat sini, you will get what? Sin A equal to 1/3. So from here, it's very easy untuk selesaikan. Kita nak cari nilai A. Now this one, Along dah buat video. So please, Along letak kat atas ni somewhere. Where is it? There, Along letak kat sini link. Okay. Yang ni basic je sebenarnya. Because dia nak daripada 0 hingga 360 degree. Bila dia sebut degree dekat sini, maksudnya jawapan korang pun mesti dalam degree. Jangan bagi dalam radian. Kan? Right. So from here, Along nak bagikan kepada 2. Along perlu tahu rumah dia, and then Along perlu tahu the reference angle. Again, yang ni Along dah coverkan. Please tengok video kalau tak tahu lagi ya. Right? So to find the reference angle, what I do is Along pindahkan sin ke sebelah. Sin ni ke sebelah kanan, dia akan jadi sin inverse, betul? So sin inverse dalam bracket 1/3. So yang ni bila kita tekan calculator, make sure your calculator dalam mode degree ya. Kadang-kadang korang boleh tertukar kepada radian kan. So tekankan shift sign and then 1 over 3 and then tekan equal pump. Kita akan dapat 19.47. Right? So kita akan dapat sini 19.47 degree. Okay. Tapi ini tak habis lagi tau. Remember, kita nak tengok rumah dia. Kita ada rumah apa? Add sugar to coffee. Di manakah
Sign positif. Remember, 1/3 ni adalah positif kan? Sign positif dekat mana? Sign positif dekat the first and the second one. The third and the fourth ni memang tak ah. Dia negatif kan? Betul? So, sini kita nak ambil exactly 19.47 which is the RA ataupun reference angle. The second one, cara nak kira dia adalah 180 minus 19.47. Okay, so ini adalah jawapan yang kedua. So bear in mind kita ada dua jawapan kat sini. So kalau nak buat line kat sini sikit. That was the reference angle. Now we are talking about the final answer for A. So A equal to the first one is yes, 19.47. Tapi the second one tu jangan lupa. Kita ada satu lagi kan. So 180. Siapa nak congak silakan, kita akan dapat berapa nanti ya. Jom kita tekan je lah ya. Pap, we will get 160.53. So 160.53. Gitu, settle. Okay, so ini sahaja dah dua markah actually. So, kalau nak biarkan situ. Next one, jom kita pergi kepada B. Alright. Okay, tu dia. Now, B dia cakap apa? Sketch the graph of y equal to 2 cos 3x for 0 until pi. Ini ramai yang tercedok, so please dengar elok-elok ya. Reason kenapa tercedok is mainly because of this one. Biasa, soalan biasa dia akan bagi 0 sampai 2 pi, which will cause you no trouble at all. Tetapi, bila dia bagi 0 sampai pi macam ni, korang kena fikir sikit. Lebih sikit lah, okay? So, this one, macam biasa Along nak buat cara Along. So, biasanya, I'm just gonna salin balik lah ya. Salin balik side. 2 cos 3x, alright. Dia sebenarnya umpama ada tambah kosong lah dekat luar tu. So, Along just nak tunjukkan tambah kosong kat luar. Okay, so usually what I do is, kalau dalam kelas Along akan buat macam ni. Kita akan tengok tiga benda. Apa dia? Center. Alright, we'll see the center. The next one adalah the amplitude. Along nak tulis amp saja boleh. The amplitude, the min and max. And the third one, last kali adalah cycle. Ini paling penting. Cycle in 2 pi. Ataupun 360. Mana-mana boleh. Tapi in this case, Along letak 2 pi je lah ya. Okay, cycle in 2 pi. Ini fix ya adik-adik. Regardless of the question, ini memang fix. Tak ada siapa boleh ubah hakikat tu. It has to be dalam 2 pi. Boleh? Okay. So, Along nak baca satu persatu. What is my center? Center Along kat sini dia tambah kosong. Dia umpama tak ada perubahan lah. Tak ada tambah satu. Dia tak ada tolak satu. So, center dia remain kosong. So, yang ni, Along nak tulis center is kosong. Right? Nanti kata lain, center dia berada kat sini lah. Kosong. So, I can kind of, kita boleh letak macam ni C lah ya. And remember to put the axis atas adalah y, sini adalah x. Sini kita letak kosong. Alright, cantik. Next one, Along nak tengok the amplitude. Amplitude adalah nilai yang berada di depan trigo. Trigo kat sini adalah cos, betul. Di hadapannya adalah 2. So now we have my amplitude sebagai 2. Along tulis. Boleh. Maksudnya apa? Dari center naik 2, turun pun 2. Can. So from my center 0, Along nak anggap satu line ni adalah 1 unit, maka sini adalah 2. Okay, so dekat 2 tu Along nak lukiskan line dot 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 macam ni. Right. Please remember yang Along buat dot ni adalah the reference line, should I say. Okay, dia bukannya the actual graph. Itu just reference untuk kita lukis supaya kita tahu had dia berada di atas tu. Can. Okay, next one adalah dari 0 turun pun 2. Maka sini Along nak anggapkan negatif 1. Maka here should be negative 2. Yang ni ikut logik lah. Kalau korang dah tetapkan satu line tu satu unit, janganlah letak negatif 2 kat bawah ni. Tak logik lah kan. Nanti hancur graf korang. Right? So, sini kita letak negatif 2. Maka kat bawah tu pun, saya nak letak dot dot dot. Okay, cantik. Now, center dah settle. Amplitude pun dah settle. Next one, nak tengok cycle in 2 pi. Pay attention. Now, cycle in 2 pi kita tengok nilai dekat dalam ni peneman X. Peneman X kat sini adalah 3. Okay. So, Along just nak tulis dekat sini 3. Maksudnya we have 3 cycle. And this one is actually cos ya adik-adik. When we talk about cos, ini adalah apa? 3 mangkuk. Along tulis 3 mangkuk je lah ya. Alright, so that we know ada 3 mangkuk dalam 2 pi. Now, here's the thing. Biasanya student akan buat apa tahu? Okay, dia akan tengok, alright, 3 mangkuk. Maka dia akan lukis. Okay, lukis 3 mangkuk. Last kali, 1. Okay, nampak ada 3 mangkuk kat situ kan? Ini 1. Itu 2. Right? And this one adalah 3. Ada 3 mangkuk. Cantik. Dah bagus lah lukis macam tu. Tetapi, bila tengok, oh, soalan cakap sampai pi jelong,
tiba-tiba dia tarik daripada hujung tu bawa ke bawah terus letak sini pi. Betul ke tak betul? Tak betul. Cannot ini tak boleh tau. Okay, so Along nak cerita sikit how it should go ataupun how you should do it. Alright. So, ada dua perkara kat sini. The first one adalah hakikatnya. Hakikat ni tak ada siapa yang boleh ubah. Next one adalah apa yang soalan minta. Soalan ada dua, I have two things here. One is the hakikat, I don't know dalam English mana nak translate tu, the truth ke? Hakikat. And next one adalah minta. Soalan tu minta apa? Okay, so hakikatnya adalah, I want to put here, hakikatnya adalah dalam 2 pi into pi, I have 3 mangkuk. Kan? Ini tak ada siapa yang boleh ubah. Not me, not you. Tak boleh. Siapa-siapa tak boleh. Right? Tetapi, apa yang soalan minta adalah 1 pi je. Dia minta sampai pi je. Which is actually 1 pi lah kan. Setengah daripada yang kiri tu. So, cuba fikir. Kalau dalam 2 pi ada 3 mangkuk, dalam 1 pi ada berapa mangkuk? Ada 1.5 ataupun 1.5 mangkuk. Right? Selagi Along akan cerita lagi lah. Okay, macam ni. Kalau Along cakap ada 2 ekor ikan yang identical, beratnya identical. Okay, Along cakap 2 ikan adalah 3 kg ataupun 3 kilogram. Right? Along nak fikir logik je. Along nak korang fikir logik. Kalau dah 2 ikan 3 kilogram, rasa-rasa kalau 1 ikan berapa kilogram? What do you do? Bahagi 2, betul? Because sini bahagi 2, sini pun kita bahagi 2 lah kan? So kita dapat 1.5 kilogram. Benda sama je dengan yang tu. Can or not? Boleh Okay, so ini Along boleh padam. Ini pun padam. So apa yang Along nak lukiskan ni, what we should do is kita kena lukiskan 1.5 mangkuk. Macam mana tu? Okay, 1 mangkuk adalah daripada atas turun bawah, naik atas macam tu. Ini adalah 1 mangkuk, agree? Okay, kalau kita nak tambahkan another half of the mangkuk, what you do is korang tambahkan, tambahkan dengan another one, tapi sampai setengah je lah. Boleh? So eventually what you'll do is korang akan lukis macam ni and then sampai macam tu je. Okay, so yang ni lah yang kita nak. Yang tu kita akan lukis kat sini. So jom, let's go. So lo nak guna pen hitam lah ya, jom. Okay, so this one jangan lawa sangat, jangan buruk sangat. Okay, jangan lawa sangat, jangan buruk sangat. So this one lo nak tarik lebih kurang lah ini satu cycle and then turun, pop, keluar tak? Tada. So kita dah ada 1.5 cycle dalam tu. Dalam apa? Dalam 1 pi. So this one Along boleh tarik ke atas. Remember ya, this one kita tarik ke atas. Ini adalah pi. Gitu. Kan? Maka ini kan, kalau korang pecahkan setengah, potong exactly half, you will get here adalah apa? Pi per 2. Boleh? So settle lah tu. Kita dah dapat 3 markah. Okay, this one Along nak just nak bagi a rough idea lah how dia bagi markah lah Kalau Along tersilap, tolong bagi tahu. Okay, so from schema dia cakap macam ni. 1 markah, mana Along nak bagi ni? Tak cukup space. Sekejap, Along padam ni side. Okay, Along bagi kejap je. 1 markah dia bagi dekat shape. Shape tu maksudnya apa? Dia tengok ada cos ataupun sin bentuk lebih kurang macam tu, dia bagi 1 markah. The other one is the amplitude. Amplitude maksudnya 2. Daripada tengah tu naik 2, turun pun 2. And the last thing dia bagi kat sini adalah the cycle. Maksudnya dia nampak ada 1.5 cycle in pi. Okay, maka dia akan bagi 3 markah full. Boleh? Right? So that's how dia bagi markah. Kalau tersilap, tolong bagi tahu Along. Right? So, next one kita nak teruskan kepada soalan puzzle. This one is my favorite juga ni. So, sketching ni dah siap. Along nak copy dia kejap. Jom kita gunakan teknologi. Let's go to the next one. Sana izinkan Along salin ni kejap. Copy elok-elok. Semua Along padam. Okay, jom. Alright. Kenapa Along gelar dia sebagai puzzle? Now, you see here dia cakap apa? Kita baca dulu. Hence, using the same axis, maksudnya using the same graph that you draw just now. Okay, you drew just now. Sketch a suitable straight line. Dia minta a straight line. Terang-terang, ini bukan curve, ini bukan, quadratic ke cubic ke tak. Ini adalah a straight line, just a straight line. To find the number of solutions for the equation, blah, blah, blah. Okay, cantik. Now, kenapa Along gelar dia puzzle? Because Along nak korang kumpulkan semua equation that you have throughout this question. Maksudnya apa? Soalan proving, soalan graph, dua-dua tu Along nak korang bawa sekali dekat sini.
put everything, put all the ingredients in one table. Dekat table korang dulu. Boleh? So you see here, Alon dah salin kat sini soalan proving. Mana Alon dapat? Daripada soalan asal tadi. Let's scroll. Tada, this one kan? Alon dah bawa ke sana. And also, wait, where is it? And also, kita dah bawakan the equation of the graph. Equation of graph tadi kat sini kan? This one. So, Alon dah bawa kat situ juga. Okay, cantik. So, everything is here. Maka kita boleh attempt to answer the question now. Ini kenapa ni tak nak hilang ni? Okay, Alon biar je lah. Alright. Matlamat kita adalah to draw a straight line. Alon nak korang fikir. To draw a straight line, how many points do you need? You need 2 points kan adik-adik? So, sini Alon sebenarnya perlukan one table untuk nilai X dan Y. Ini adalah point yang pertama, ini adalah point yang kedua. But before we can get those points, apa yang kita perlukan is the equation. Without an equation, kita tak boleh carikan points, agree? So, that equation that we want to find is Y equal to something something. Okay, so our starting point adalah this thing adik-adik. Izinkan Alon pindahkan ni kejap ya. So, this one Alon nak pindah ke kanan sikit. Okay, so kita bermula daripada main equation, daripada equation yang diberi daripada soalan puzzle. Yang ni Alon just salin je. Now, what I want you to do is, Alon nak korang compare. Cik tengok, from here to there, ataupun from here to there, ada tak benda yang sama? Do we have the same thing going on here? Ada tak? Ada. Yang atas tu tak adalah proving because as you can see the A kan, so tak ada kaitan sebenarnya. So that one you can kind of buang je actually. But sometimes we do use proving punya soalan ya. So kita biar je kat situ. If you see here, kalau Along highlightkan this thing, you see korang ada cos 3x, sini pun korang ada cos 3x. Tetapi ada something yang mengacau. Siapa yang mengacau? Yang mengacaunya adalah 2. So 2 tu bila korang pindah ke sebelah, tak ke jadi bahagi. So dia akan jadi apa? Y per 2 equal to cos 3x. Kan? Ha, cantik. Baru comel. So this thing, kita boleh substitute kan. So this one Along nak masuk sini je lah. Boleh. Okay. So sini kita boleh gantikan. Cos 3x tu akan jadi y per 2 ditambahkan dengan x per 2 pi equal to 1. Remember, matlamat kita nak y sorang-sorang adik-adik. Jadi kita nak pindahkan apa yang tak ada kaitan dulu. So we will get what? Y per 2 equal to negatif, Alon letak yang ada x dulu lah ya, negatif x per 2 pi ditambahkan dengan 1. Agree? So now, siapa yang mengacau y? Yang mengacau y-nya adalah 2. So untuk hilangkan 2 tu, what I do is Alon nak darabkan semua benda dengan 2. So what I will get eventually last kali I will have y equal to negative x per pi. Kan? Because dah didarab dengan 2 kan. 2 dengan 2 kan boleh potong. Bila potong hilanglah 2 kat bawah tu. And last kali kita buat tambah 2. Remember 1 tu kena darab 2 juga. Semua tu kena darab 2. Okay. So kita dah ada equation. Now that we have this, kita boleh carikan the points. Points yang Long guna colour hitam jugalah ya. Okay, cantik. So this is the fun part. First thing first, kita nak letakkan satu nilai x yang sesuai. Apa yang sesuai? The first one, biasanya kalau straight line, kita akan letak 0. So when x is equal to 0, kita gantikan yang Along highlight ni ya. Kalau Along gantikan tu dengan kosong, kosong per pi tambah 2, jadi berapa? Kosong per something, kita akan dapat kosong, betul? Yang tinggal hanyalah 2. So, 0,2. Gitu. So the first coordinate ni adalah dekat mana tau? Dekat sini. Pap. So Along pangkah kat situ ya. Okay. Next one. Apa nilai yang sesuai untuk the next point? Sometimes ada student cakap, okay Long, kita nak letak 1. The answer is yes, boleh. Of course, any point will do dekat situ. Tak ada masalah pun. Cuma, korang kena fikir. Kalau X tu korang ganti dengan 1 adik-adik. Fikir sana. Tak ke sakit jiwa nak kira benda ni, agree? Kalau korang gantikan pi tu pun, dia akan jadi serabut ataupun decimal nanti tak. Kan? So, ini kita padamkan. Jadi, apa yang sesuai dekat sini adalah actually pi. Cuba fikir, kalau Along letakkan x sebagai pi, bawah tu pun kan pi, tambahkan dengan 2. So, pi dengan pi boleh potong, tinggallah 1, negatif 1 actually. So, negatif 1 tambah 2, kita akan dapat 1. Maka pi 1 dekat mana? Pi 1 dekat sini. Faham? Maka kita boleh sambungkan these 2 points and get the line. Tada! Kan? So, kita dah ada
equation, kita dah ada points, kita dah ada straight line. Now, kita boleh kira berapakah intersection points daripada sini. The number of solution. Alright, so Alun nak kira. Actually, soalan ni a bit kejam So, Alun nak korang tengok betul-betul. You see here, yang obviousnya adalah sini 1 point. Dah ada 1 dah. Next one dekat sini ada 1 point. Kan? But, sini kalau Alung zoomkan tau, actually here, you'll get 1 here. Hujung ni pun akan dapat 1 juga. So, dia ada 1, 2, 3, 4. Kejam sikit lah. I hope nanti SPM tak ada soalan macam ni. Okay? Because yang ni kena sketch elok sikit. Kalau tak, memang tak nampak yang hujung tu ada 2. Right? So, eventually, dot, kita akan ada berapa situ? 4 solutions. Okay, cantik. So, this is the answer. Siapa nak letak number of solutions? Number of solutions equal to 4 pun boleh. Silakan, no problem. Right? So, ini biasanya dia akan bagi 1 markah untuk hujung, 1 markah for the straight line, 1 markah lagi for the equation. Boleh? Tapi, just in case lah kalau Along tersilap, ni Along padam dulu. But that is what I understand daripada previous case and the schema. Right? So, if Along tersilap, tolong bagi tahu. Okay. Last kali. You see here? Ingat tak soalan the first one tadi proof kita dah skipkan betul? Walaupun kita skip, you still boleh jawab semua tau. And soalan proving tadi tu 2 markah je pun. Maksudnya, all of these, kalau korang campur, korang dah dapat 8 markah. So, here's the thing. Here's my point. Kalau korang dah siap semua ni and then you revisit this question, try jawab. Kalau dah ambil masa, let's say 5 minit dan ke atas, Alun sarankan apa tau? Just leave it there. Faham maksud Alung? Biar je. It's not worth your time. Sebab apa? Banyak lagi soalan lain yang korang boleh tengok. Right? Okay. Tapi, in this video, Alung akan ajarkan. Let's go. Okay, tarik nafas, Sad. Okay, jom. Now, I want to prove sebelah kiri ni sama dengan sebelah kanan. Okay. So, Alung nak mulakan daripada my left hand side. Alung nak tulis left hand side equal to. Cumalah, Alung letak kat sini. Left hand side equal to. Here's the secret. Alung nak pecahkan dia punya bahagi ni tau. Bahagi ni maksudnya apa? Atas dibahagikan dengan yang bawah. Agree? So, Alung nak tulis macam tu. 1 plus second A, kita letak dalam bracket, dibahagikan dengan, tak cuba sekali lagi, dibahagikan dengan tangent A plus sin A, right? Yang ni semua boleh terima. Can? Kalau just pecahkan je. Okay. So, from here lagi, apa yang kita boleh ubah? You see, second ni kan, kalau korang tengok the third letter adalah C. Maksudnya 1 over cos. So, my second A ni, Alung boleh ubahkan jadi 1 over cos. 1 over cos A. Jangan tiba-tiba jadi X pula tau. Tadi A kan? So, make sure dia still jadi A. Next one, tangent. Adik-adik dihormati, korang tahu kan bahawa tangent A is equal to what? Is equal to sin A over cos A. Kan? So, Alun nak applykan that thing kepada here. Alun nak ubahkan my tangent menjadi apa? Sin A. Cantik. Over cos A. Very good. Okay. Next thing. Biasanya bila Alun buat bahagi macam ni, nanti kita akan buat jadi darab so that we can flip the thing tau. But before we can flip, what you should do is, kita kena gabungkan this fraction. Kita kena gabungkan that fraction. Remember, untuk gabungkan fraction, we have to samakan dia punya denominator yang berada di bawah tu. Boleh? Alright, so yang tu Alung padam, Zat. Okay, kita sambung kat sini. Equal to. Sini sebenarnya kan 1 over 1. Agree. So, belah kiri ni Alung kena darabkan dengan cos A. So, what happens is bawah tu akan jadi, okay, bawah tu akan jadi the same denominator. Atas ni kan kita darab dengan cos A, betul tak? So, dia akan jadi cos A ditambahkan dengan 1. Settle. Okay, itu yang pertama. Next one. Yang kanan ni pula macam mana? Yang kanan ni sebenarnya kita ada sin A over 1. Apa yang tu kurang kat sini? Dia kekurangan cos A. So, sini kena darab cos A, atas pun kena darab cos A. Yang ni serabut sikit, but please hold on tight. Kita akan buat sama-sama. So, we will get the same denominator, which is cos A, settle. Atas akan jadi apa? Sin A akan tetap macam tu sebab dia tak dikacau pun. However, yang belah kanan tu dia akan jadi apa? Dia akan jadi cos A sin A. Ataupun nak letak sin A cos A pun boleh. Sama je. Because 2 darab 3 sama je dengan 3 darab 2. Boleh Okay. Then, from here, then only kita boleh flip. Adik-adik, darab
Bahagi boleh jadi darab kan? So, yang ni kalau nak tulis je dulu, kita ada cos A tambah 1 per cos A. Right, sini akan jadi darab. Maka sini dah terbalik cos A berada di atas. Remember tukar darab, yang cos A ni akan naik ke atas macam tu. Okay. Sambil Along flipkan tu adik-adik, you see here, atas ni kan, kita ada benda sama tau. Kita ada sin A dengan sin A. When we have the same thing, kita boleh faktorkan, betul. We can factorize it out. So, we will take out sin A. So, what's left in the house is 1 tambah cos A. Gitu. Okay, next one. From here, senang je. Cik tengok, ada tak benda sama atas dan bawah? Ada. The first one yang paling obvious adalah kita ada cos A, kita ada cos A. Maka that two things we can pot on. Let's go. Next one. Cik tengok, macam tak sama tapi sebenarnya sama tau. Sini ada cos A tambah 1. Sini ada 1 tambah cos A. Are they the same thing? Yes, of course. Because apa? Sama je. 2 tambah 3 is equal to 3 tambah 2. Right? So, these two pun kita boleh potong. So, potong. Maka yang last kali, what you have is 1 over sin. Gitu. And last kali kan korang akan perasan. Tak ke 1 over sin tu is equal to what? Is equal to cosecant A. Maka terbuktilah, you see. Ini sama dengan yang itu. Maka terbuktilah soalan ni kita nak tulis kat sini. Proven. And then kita tutup. Jom kita teruskan. Okay guys, next one, let's go to Pahang. Now, soalan Pahang, the first one dia cakap proving. Biasa macam ni lah ya. The first one mesti proving punya. Ini adalah buktikan. So, yang ni Alun nak skipkan dulu. But just nak bagi tahu apa yang Alun salin kat bawah tu adalah apa yang soalan tu bagi. Itu je. Alright. And another thing is, apa yang Alun salin kat bawah ni adalah all the formula yang kita akan pakai to solve this. Bukan to solve, untuk buktikan this identity. Boleh So, yang ni, yang bawah tu korang boleh cari dekat korang punya formula list. So, jangan risau. Okay, next one. Let's go. Kita skip yang tu dulu. Sagi Alun ajar. Okay, B. Sketch the graph of y equal to sekian-sekian for kosong hingga pi. Ini kes biasa ke luar biasa? Ini adalah kes luar biasa. Kalau kes biasa, again Alun nak sebut je, kalau kes biasa dari kosong hingga 2 pi, yang ni tak ada siapa perlu risaulah. Buat je macam biasa. Cuma, bila ada adjust sikit macam ni, then kita kena pay attention lebih. Okay, kepada pi ni. Alright. First thing first, Alun nak ubahkan the equation. Equation tu tak comel sangat. Alun nak ubahkan jadi y equal to negative tangent 3x. And then hujung tu Alun letak tambah 1. Okay, so biasa Alun tengok macam ni lah. Yang ni lagi senang nak tengok. Alright. And Alun nak stick to cara Alun tengok 3 benda. Center, amplitude, cycle. Okay, I know certain of you yang dah biasa buat cara yang korang dah biasa. Then please just teruskan je. Tak ada masalah. Okay, as long as we get the same answer, then we are on the same page. Right, ini adalah cycle in 2 pi. Okay, so the first one, center. Center Alun nak tengok hujung ni. Kita dah tambah 1, betul? Asalnya dekat kosong tau center ni. Bila dia tambah 1, maksudnya dia naik 1 lah. Kan? Aduh. So, center kita adalah 1. So, let's say here is 0. Ini adalah y, sini adalah x kan. So, 1 tu maksudnya 1 unit ke atas lah. So, sini I'll letak dotted lines. Okay, cantik. Now, this is my new center. Alun just letak je lah ya. Kat sini ada C. Boleh? Okay, just to indicate itu adalah your center. Next one. Alun nak tengokkan the amplitude. Amplitude kita siapa? Amplitude kita, okay, here's the thing about amplitude for tangent. Tangent korang tak perlu risau pasal amplitude. Because apa? Okay, kalau sin kan, graph sin adalah macam ni. Dia ada amplitude because why? Sini adalah 1. And sini pun turun 1. So, korang kind of ada minimum dan maksimum kat sini. Sama juga untuk cos. By the way, ini adalah sin tadi ya. Kalau cos pun sama juga. Kalau cos kan, dia bermula daripada atas, turun bawah, naik atas. Dan benda ni akan berulang-ulang je. And the thing is, dia pun sama macam sin, which you have minimum dan maksimum. Okay, sini kosong kan, naik sini 1. Oops, apa benda Alun tulis ni? Ini adalah 1, turun ni pun adalah 1. Okay, that is amplitude. However, untuk tangent, kalau tangent ni dia special sikit. Kalau tangent Alun lukis macam ni dot line, dot. Okay, ini untuk satu cycle. Dot line, dot. Right. So, if tangent, dia akan naik macam ni sampai infinity. Daripada bawah infinity, dia akan naik ke tengah, dia akan naik balik ke infinity. Sini daripada negative infinity, dia akan naik sampai kosong.
So dia tak ada minimum dan maksimum. Cuma dia ada what we call asymptotes. Asymptote ni adalah is not the actual graph. It is only an imaginary line which the graph cannot sentuh, tak boleh sentuh. Okay, so that is the difference between sine cos dengan tangent. Right? So tangent tak perlu risau sangat pasal dinding atas dan apa ni? Dinding atas, siling atas dan lantai kat bawah. Okay? So ini Along boleh padam dulu. Okay lah, ini kita padam dulu. Right. So just nak tuliskan lah kat sini amplitude kan kita ada negative 1 actually. What we want to pay attention on is negative tu. Kalau let's say lah kalau sign, this is positive sign kan. Bila ada negative, apa dia punya effect? Bila sign didarabkan dengan negatif, dia akan jadi terbalik. Sama je macam tangent. Ingat tadi Along lukis tangent macam mana? Kita, tak apalah, kita buat a bit of exercise kat sini lah ya. Kalau nak buat tangent macam mana? Dot line. Ini Along buat cincai sikit. Dot. I repeat. Dot line. Kalau yang positif, dia akan sentiasa menaik. Sini naik, sini naik, sini naik, sini pun naik. This is positive. However, bila kita darab dengan negatif, kan adik-adik, dia akan turun ke bawah. Logik lah kan, dia akan diterbalik. Sini pun turun ke bawah. Ni pun turun ke bawah. Now, this is negative tangent. So, itu Along nak pay attention to. Boleh So, this one Along nak padam. Okay, just bear in mind kita ada negative kat situ. And last kali, ini penting juga tau. The cycle in 360 ataupun 2 pi. Kita ada nilai 3 kat situ kan, lebih kurang macam soalan tadi lah. Sama lah, tadi pun 3 cycle. But this one bukan 3 mangkuk, ini adalah 3 highway. So, Along tulis sini 3 HW boleh tak? Bukan homework 3 highway. Boleh? So, 3 highway dalam 2 cycle. So, this one Along nak tulis let's talk about the hakikat dengan apa yang soalan minta. Okay, ini adalah hakikat yang tak ada siapa yang boleh ubah. Next one adalah apa yang soalan minta. Okay, I hope yang ni korang dah nampak lah. Hakikat dia adalah dalam 2 pi, within 2 pi, you have 3 highway. You have 3 highways. But, apa yang diminta oleh soalan hanyalah sampai 1 pi. Ataupun pi. Along letak jelas 1 pi kan. Right? So, sama macam kes ikan tadi. Kalau 2 ikan 3 kilo, maksudnya 1 ikan berapa kilo? 1.5 kilo. Ataupun dalam kes ni, 1.5 highway. Persoalannya, macam mana nak lukis 1.5 highway Along? Okay, again, kita nak buat ni kali ketiga kita buat tau. To do your tangent, do your highway. Okay, Along buat macam ni. Dot line. Line tu adalah dotted. Okay, so bermula daripada dot, line, dot line. Line ni dotted tau. Dot. Okay, this is one cycle. Tapi please remember, dia ada negatif tadi betul? So, instead of naik atas, dia akan turun ke bawah adik-adik. So, Along just tulis je terus turun ke bawah. Okay, cantik. Ini adalah satu cycle. Tapi kita tak nak satu, kita nak 1.5. How do we get another half? Macam mana? Setengah tu macam mana kan adik kan? Setengah tu adalah dari sini turun. Dari sini turun. Yang Along highlight tu je adalah setengah. So, we need another part of that yang Along highlight tu. Okay. So, to do that, Along start daripada sini. Dot line. Dot. Kan? Betul tak? So, ini Along sambung kan? You see here, Along guna pen hitam lah. So, another half would be like this. Turun, sini pun turun. Nah, you see? Kan? Ini adalah setengah. So, apa yang Along lukiskan semua kat sini, ini adalah 1.5 cycle. I know this one can be a bit tricky ataupun memeningkan, but over time korang akan faham. Right? So, ini adalah 1.5 cycle. So, jom kita lukis. So, again, Along nak repeat. Kita ada berapa dot ni? Dot line. Lepas tu ada lagi? Line dot. Right? So, Along nak start daripada sini tau. Dot line. Make sure jarak antara dot dan line tu sama jangan satu tu dekat, satu tu jauh sangat. We have to make it identical like this. Okay. Dot line. Ini adalah untuk satu cycle. We need another half one. Another half cycle. Kita kena letakkan lagi. Dot line. Kita stop dekat. Dot. Tada! Very nice. So, daripada sini kita akan lukis. Depan hitam lah ya. So, sini turun ke bawah. Okay, sini turun ke bawah. Remember, because the negative. Kalau dia tak ada negatif, kita buat macam biasa, naik ke atas. This one sebab amplitude dia ada negatif. Okay?
Make sure jangan terkena juga dekat asymptote tu, itu penting. Right, and then last kali, let's go. Okay, cantik. Now, 1.5 cycle berada di dalam apa? Di dalam pi. So, ini Along boleh tarik ke bawah, tak nak merah. Along boleh kai biru, turun ke bawah. Maka sini kita letakkan pi. This thing korang boleh, you see kan? Ini adalah half of it. This is another half kan? They are identical. Dia memotong dekat sini, exactly half. Jadi dekat situ, we can kind of put here a pi over 2. Settle, enough. Okay, so korang akan dapat 4 markah daripada sini. Along akan leave it like that. Boleh, korang boleh refer kepada answer scheme sendiri. Okay, so ini Along boleh padam. Let's go to the next one. Alright, so give me time kejap. Along kena copykan this thing. Copy dulu. And let's take it over here. Okay, sketch dah settle. Next one kita nak buat soalan apa? Soalan favorite Along, which is soalan puzzle. Okay, jom kita baca. Oops. Padam dulu. Okay, hence using the same axis, gunakan graf yang korang lukis tadi, sketch a suitable straight line. Again, dia minta straight line. Straight line kita perlukan 2 points. Untuk dapatkan 2 points tu, kita perlukan satu equation. Alright. Find the number of solutions untuk equation sekian-sekian, which Along dah salin dekat bawah ni. This is my main equation, equation yang utama. That's why Along guna colour hitam. Okay, cantik. State the number of solutions, blah, blah, blah. Okay. Remember, soalan puzzle ni because kita nak kumpulkan semua and last kali kita nak buatkan dia jadi y equal to something. Boleh? Alright. So, Along dah kumpulkan soalan daripada proving kat sini. Along dah copy dah. Ini pun adalah equation daripada graph Along tadi. So, please do the same. Kita bawa kat satu tempat. Then, kita akan selesaikan sama-sama. You see? Along nak korang compare the main dengan proof. Main dengan graph. Cik tengok, ada tak benda yang sama? Tengok sekejap. Ada tak benda sama? Ada. Jelas kat situ kan? Dia besar gedabak kat situ. Tengok ni. Kalau nak highlight. This thing, daripada main equation, sama tak dengan soalan proving kita? Exactly the same. So, kita nak gunakan that info. Walaupun kita tak jawab lagi, we can still use that info. Boleh, So, itu kan yang Along highlight ni sekarang ni, I can change it kepada apa? Along boleh substitutekan jadi tangent 3x. Okay. So, we are going to substitute that one. Kita akan dapat 2x per pi ditambahkan dengan tangent 3x. Again, sesiapa yang tertanya benda ni, kalau nak ulang sekali lagi, ini datang daripada sini. Boleh. Okay, nice. Right, next one. Kita dah compare, kita dah gunakan info yang di atas. Next one. Because remember, ini kita belum ada y lagi tau. We want to have y di dalam ni, then we can find y equal to something. Right. Kalau nak korang tengok, antara ini dengan itu. Ada tak benda yang sama? Ada, lebih kurang. Sini kita ada tangent 3x. Sana pun kita ada tangent 3x. Cuma dia tak comel lagi lah. So, kita kena editkan a bit. So, tangent 3x ni adalah negatif. Jadi, kalau nak pindahkan dia ke sebelah kiri so that it becomes positive. So, tangent 3x equal to y Along pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. So, 1 minus y. Okay, nice. So, now, this thing Along boleh substitute masuk ke dalam tu. Okay. So, ini Along boleh gantikan. So, apa yang terjadi? 2x per pi. By the way, x dengan pi tu make sure korang tulis betul tau. Kadang-kadang Along terceduk juga. X dengan pi ni. Alright. And then ditambahkan dengan 1 minus y. Okay, in this case actually, kalau korang tertinggal bracket sekalipun, it's okay. Because why? Sebab depan ni adalah positif. Cuma kalau dia negatif, korang kena hati-hati Right? So, tak apalah. Along biar je macam ni. And then equal to 0. Kan? Boleh. Now, masalah sekarang ni y tu negatif. Along tak nak. Along nak bawa dia ke sebelah kiri kanan supaya dia jadi positif. Selalu tu nak sebut. So, last kali eventually you get what? Y equal to 2x per pi ditambahkan dengan 1. Agree? Kan? Yang ni korang boleh check satu persatu lah sendiri. So, this is your equation. Now, I have my equation. Then, only I can find my points. Why do I need the points? Because I want to sketch the straight line. Okay, dia benda ni bersambung. So, take step satu persatu. Right? So, ini adalah nilai X, ini adalah nilai Y. Macam biasa, the first one kita nak cari nilai kosong.
So, bila lo gantikan X dengan kosong kan adik-adik, 2 darab kosong tak ke jadi kosong, kosong bahagi pi tak ke jadi kosong, ditambahkan dengan 1, jadilah 1 je. Boleh Kau sini akan jadi kosong mah, kan? And then, next one, nilai apa yang sesuai? Nilai pi. Let's say sini kita ambil pi. Jangan ambil 2 pi tau. 2 pi kau nak ambil, kau nak letak kat mana? Graf kau sampai pi je kan. So, ambil je lah pi. So, bila lo gantikan X dengan pi, 2 pi per pi tambah 1. Pi dengan pi boleh potong. 2 tambah 1 jadi berapa? Jadi 3. Gitu. So, now you have your 2 points here. Kita boleh plotkan. Kita boleh sketchkan the straight line here. Alright. First thing first, kita nak cari 01. Mana dia? 01. So, it should be right there. Along pangkah kan? Seterusnya, Along nak cari pi 3. Pi 3 kat mana? Okey, sini kita tak ada 3 long. Letakkan je lah. Sini kita dah anggap satu line tu 1 unit kan? Letaklah sini 2, letaklah sini 3. Gitu. Okey, janganlah terus pergi letak. Okey long, kita letak 3 je terus ni. Tak logik Okay? Kita buat elok sikit. So, sini letak 2, sini letak 3. Okay? So, pi 3 berada dekat atas sini. Somewhere there. Okay, cantik. So, now we can sambung the line. Tak comel. Sekali lagi. Let's go. Boleh lah Okay. Now, kita nak kirakan berapa intersection points do we have. Benda yang obvious kat sini adalah this one, 1, sini 2, sini 3. Macam 3 je kan adik-adik? Tengok tu betul This one, kalau Along zoomkan tau. Kalau saya zoomkan ni adik-adik, dia terkena Because straight line macam tu, and lengkuk tu macam tu, dia bertemu dekat bucu tu Boleh tak? So actually you have 4 solutions. Jadi izinkan Along tulis. My final answer will be ... Kalau letak 4 solutions. There you go. So this is your answer. Ini adalah 1 markah. You get the straight line 1 markah. You have your equation correct. Korang dapat 1 markah. So all of these dapat 3. Boleh So actually seronok tahu buat benda ni. I hope you get the same feeling bila buat soalan trigo Okay, selalu orang cakap trigo yang susah because of formula. Padahal formula tu ciput je adik-adik. Banyak lagi benda lain. Okay, so luaskan pandangan anda. Alright, so setakat ni kita dah ada 7 markah. Maka let's go to soalan proving. Kita hadapkan kejap. Yang ni agak panjang sikit, so please hold on tight. Kita jalan bersama ya. Okay. Prove that tan 3x equal to yang serabut belah kanan tu. Okay. So Alun nak start daripada my left hand side. Actually, tak apalah. Alun lepaskan tu. Kita nak mulakan daripada left hand side. Alun tulis kat sini lah ya. Left hand side is equal to. Kita ada tangent 3x kat sini, betul? When you see your formula, Alung tunjuk formula kita sikit. You can nowhere, korang tak boleh cari pun formula untuk tangent 3x. Tak ada langsung. Cuma apa yang kita ada adalah tangent 2a dan tangent a tambah b. So, Alung nak gunakan dua formula ni. Yang ni dengan yang itu. Okay? So, please tengok je. Tengok betul-betul. Alright. Tangent 3x ni Alung kena pecahkan dulu sebenarnya. What we can do is dia boleh jadi apa tau? Tangent x ditambahkan 2x. Dia akan jadi macam tu. Right, itu langkah yang pertama. Supaya apa? Kita boleh gunakan formula tangent a tambah b. Formula ni. Sana Alung highlightkan side. Okay, kita buat bawah. Alright. So, macam mana kita nak buat ni adik-adik? Korang kena anggap ini sebagai A, korang kena anggap ini sebagai B tau. Okay, so korang perhatikan ni sambil Along salinkan. Apa yang Along akan dapat adalah tangent X, right? Ditambahkan dengan tangent 2X kan? Dibahagikan dengan panjang ni. 1 tolak tangent X, tangent 2X. Itu langkah yang pertama. Okay, so formula pertama settle. Padamkan dia. Okay, kasih dia hilang. Okay, next one. Seterusnya, Alung nak gunakan formula ni. Tangent 2A equal to sekian-sekian. Kita nak guna untuk mana long? Untuk yang Alung highlight sekarang. Tengok tengok tuan-tuan. Tada! Okay, nampak dua tu? Kita nak ubahkan dia jadi this thing. Okay, so ini memang menguji kesabaran korang betul-betul lah. Right? Alung nak buat soalan macam tadi, soalan macam batu pahat tu. Remember, kita asingkan yang atas, bahagikan dengan yang bawah. Remember? So, Alung nak buat macam ni.
Kita nak tulis atas dulu. So which you will get tangent x ditambahkan dengan tangent to x yang Along highlight tu, Along akan ubahkan dia jadi apa? Dia akan jadi, apa kata Along guna pen hitam kan? Okay. So ini Along guna pen hitam, dia akan jadi tangent x to tangent x. Okay. 1 tolakkan dengan tangent square x. Itu yang atas. Atas simpan dulu. Yang ni kita bracketkan, dibahagikan dengan, tarik nafas. Next one, tengok yang bawah. Yang bawah akan jadi macam ni. 1 tolak tangent x, jangan lupa dia memang wujud dekat situ ya. Okay. And then yang Along highlight tu tangent to x, Along nak gantikan dengan apa? Dengan again this one. Tada. So it will be what? 2 tangent x over 1 tolak tangent square x. There you go. Tada. Okay. Now that we have this thing, kita kena gabungkan the fraction dahulu, and then kita boleh ubahkan bahagi tu jadi darab. Bila ubah jadi darab, remember, dia akan tukar tempat. Okay, tarik nafas set. Nak samakan denominator ni ada sakit sikit. Okay, let's go. Right, equal tu Along buat kat kiri sikit lah ya. Okay. Tangent x ni, asal dia sebenarnya adalah tangent x over 1. Jadi Along nak samakan dengan the denominator. Denominator adalah 1 tolak tangent x. So Along kena darabkan tangent x dengan 1 tolak tangent square x, which will give you tangent x ditolakkan dengan tangent cube x. Yang ni siapa yang tak nampak, tengok berkali-kali. Tolong tengok berkali-kali ya. Because Along kena cepatkan juga sikit. Right. And then, itu baru yang kiri tau. Ditambahkan, jangan lupa. Ditambahkan dengan 2 tangent x. Okay, Along repeat. Yang ni tadi, darabkan dengan yang bawah tadi kan. Kita akan dapat yang ni. Nampak tu. Dan jangan lupa ada tambah 2 tangent x juga. So, ini Along padam. Right. Maka bawah tu kita dah ada common denominator, which is blah blah blah. Okay, let's go. So, yang tu adalah atas settle. Next one. Yang bawah ni macam mana? Bawah as in yang ni lah ya. Okay. First thing first. Nampak tak tangent x didarabkan dengan 2 tangent x? Boleh tak Along simplifykan sikit? Sebab apa? Bila kita darabkan 2 tu, kita akan dapat apa tahu? Yang ni Along padam Dia akan jadi 2 tangent square x. Sebab dia dah didarabkan dengan tangent tadi. Boleh terima tak? Hopefully boleh. Okay, because Along nak simplifykan a bit kat sini, dia akan jadi macam tu. Next, Along nak samakan denominator. Remember, sini asalnya 1. Okay lah, Along buat macam ni. Kita letak yang bawah dulu. Okay, common denominator kita dah dapat 1 minus tangent square x. Okay, atas tu akan jadi macam mana? Dia akan jadi 1 tolak tangent square x, because kita dah darabkan dengan yang bawah tadi, remember? Kan? Okay, and last kali kita ada tolak 2 tangent square x. Okay, so tolak 2 tangent square x. Okay, we are getting there sikit lagi. Okay, now only kita boleh terbalikkan. Kita boleh ubahkan darab jadi bahagi. Okay, cuba tengok. Yang ni kan, apa yang kita boleh simplifykan? Tangent x ditambahkan dengan 2 tangent x, which will give you 3 tangent x. Kan? Betul? 1 tambah 2 jadi 3 lah kan? And then ditolakkan dengan tangent cube x. Bahagikan dengan the denominator. Okay, nice. Didarabkan dengan, yang ni kita dah boleh terbalikkan dah. Dia akan jadi 1 minus tangent square x. You see where I'm going here? Nampak tak benda sama kat situ? And then atasnya kita boleh simplifykan juga kan? 2 ni kalau kita simplifykan, kita akan dapat 1 minus 3 tangent square x. There you go. Can you see two same things here? Nampak tak? Nampak sini ini sama, atas tu pun sama. Maka kita bolehlah potong. Bila potong tak ke dapat jawapan sama dengan asal tadi adik-adik? Nampak tak? And then we get equal to 3 tangent x. Ditolakkan dengan tangent cube x. 3 tak comel. Dibahagikan dengan 1 tolak. Soalan memang bully betul lah. Banyak tu 3. Okay, tangent square x. There you go. So sini kita boleh tulis proven ataupun terbukti. 3 markah. Berbaloi tak berbaloi masa korang kalau korang buat dalam exam, actual exam. Kan? Itu adalah point Along. So kalau dalam exam sebenar you find yourself terhanyut dalam soalan proving, just let it go. Lepaskan je. Okay? But please remember, soalan belakang korang boleh jawab lagi. Right?
Okay guys, last kali ini adalah soalan daripada Putrajaya. Let's go. Now A, prove that sekian-sekian. Macam biasa, ini adalah soalan buktikan. So, Along nak skipkan dulu. Along dah siap-siap salinkan soalan kat sini. We have the question here. And then ini adalah formula yang sekejap lagi kita akan gunakan untuk selesaikan that one. Alright, so kita skipkan dulu. Ini adalah bernilai 3 markah. So, jom. B. Sketch the graph of 1 over y equal to cot. Actually, yang ni dalam bahasa English. So, it should be C instead of K. Tapi korang faham lah ya. It should be C lah, okay? Itu adalah cotangent ataupun cot. Alright, sketch the graph sekian-sekian. Bagi, dia bercampur-campur. For 0 until pi. Ini adalah kosong hingga pi. Which adalah sama, ini case special. Bukan case biasa-biasa. Okay, so we have to pay attention kepada the angle. Alright, first thing first. Macam mana long kita nak lukis graph of cotangent? Tak ada dalam syllabus pun. Okay, ini kan, you have to change it dululah. Cotangent is actually what? Cotangent is, long buat kat sini lah ya. Cotangent x is actually equal to 1 over tangent. Sebab apa? Kalau korang tak ingat pun tak apa, because sini adalah the third character is t. So, korang patut tahu itu adalah 1 over tangent. Kan? So, kita kan boleh terbalikkan. Mana lo tulisnya? Okay, kat sini lah. Kita ada 1 over y equal to modulus 1 over tangent, right? Kan, ini yang kita ada, betul? Okay, ingat tadi Long cakap, somewhere dalam video ni Long cakap, kalau kita terbalikkan belah kiri, maka kanan ni pun kita kena terbalikkan. So, eventually you get what? Kita akan dapat y is equal to modulus, dalam modulus kita ada tangent x. Tada! Okay, so inilah yang kita akan lukiskan. Because they are the same thing, just bentuk je berbeza. Right? So ini Along boleh padam dulu. Okay, kita akan pindahkan this thing kepada kiri sikit. Remember, kita akan tengok 3 benda. Apa dia? Center, amplitude, cycle. Apa dia? Center, amplitude, cycle. Along tulis kat sini ya. Kita ada center. Tak comel tapi tak apa. The second one we have amplitude. Along tulis AMP je. And the third one yang paling penting sekali, cycle into pi. Remember, mesti ada into pi. Kalau tak, terceduk sama-sama nanti. Right. Center dia, Along nak tanya. Ada tak tambah satu ke, tolak satu ke? Tak ada kan? So, center dia berada tetap dekat kosong. Tak ada perubahan. Center dekat kosong. So, Along nak ready kat sini. We have 0 here. Sini adalah paksi y. Sini adalah paksi x. My center is here. So, Along nak labelkan lah. Just so that we know. Okay. Seterusnya. Berapakah amplitude kita? Amplitude adalah nilai yang berada di depan tangent. Jangan cakap kosong adik-adik. Nilai kat depan tangent tu sebenarnya ada tau. 1. Positive 1. So, Along nak letak kat sini positive 1. So, graph dia biasa-biasa je. Okay, dia tak ada negatif, dia tak ada terbalik, bla bla, tak ada. Okay, last kali kita akan tengok cycle into pi. Cycle dia adalah peneman x kat sini. Nilai yang berada kat dalam tu. Again, jangan cakap kosong. Dia sebenarnya ada nilai 1 kat situ. So, you have one cycle di dalam 2 pi. Ataupun arti kata lain, we have one highway. Because dia tangent kan. So, ada satu je highway dalam 2 pi. Boleh terima yang tu? Kita teruskan. Okay. Now, Along nak borakkan macam biasa kita ada our hakikat. Okay, the identity, and then we have the soalan yang kita ada benda yang soalan minta. Gitu. Okay. Hakikatnya adalah apa? Hakikatnya adalah graf ni dalam 2 pi terkandungnya satu highway. Betul tak? Betul kan? Tapi yang soalan minta adalah 1 pi. Dia tak nak full. Dia nak 1 pi je. Dia nak 1 pi je. Maksudnya apa? Instead of one highway, kita akan buat berapa? 0.5 highway. Oh, HY pula dah. Highway. Ataupun setengah highway. Macam mana nak lukiskan setengah highway? Remember macam mana kita lukiskan satu highway adik-adik? Apa dia? Dot line, dot line, dot. Okay, let's go. So, nak lukis kat sini. Dot line. Kalau korang tak sure kan, buat macam Along. Kita akan lukis kat tepi-tepi dulu. Just nak bagi otak tu fikir. At least kita bergerak sikit. Jangan duk termenung je, memang takkan jalan lah. Okay. So, dot line, dot line, dot. So, biasa kita lukis, ini akan naik. Sini pun akan naik. Sini akan naik. Sini pun akan naik. Ini adalah satu cycle. Tetapi yang kita nak sekarang ni adalah half cycle. Maksudnya apa? Kita nak yang ni je. Yang Along highlight ni je yang kita nak. Yang belakang tu kita tak nak. Yang ni kita potong. Tak nak. Tak mau. So, jom kita lukiskan that one. Dot line, dot je. Dot line, dot. Okay. So, I'm going to do here dot. Okay. This one since kita ada space, so nak buat jauh sikit lah ya. Right. Dot line, dot. Sini lebih kurang sama jarak. There you go.
So, sini kita boleh lukiskan the graph. Sini akan meningkat, right? Sini pun dia akan meningkat dari sini, pop, dia akan naik ke situ. Okay. However, ada something yang upgraded kat sini. Apa dia? We have modulus. Modulus korang kena tengok juga. Apa efek modulus? Modulus ni, as you all know, apa-apa nilai kat dalam, contohlah kita ada negatif 5 kat dalam modulus, dia akan ubahkan negatif menjadi positif, agree? So, apa-apa yang berada dekat bawah, dia akan diflipkan naik ke atas. Jadi, yang bawah ni dia akan hilang. Instead of dia dekat bawah, dia akan naik ke atas. Dia akan naik macam ni. Sana, izinkan Long lukiskan kejap. Lebih kurang lah ya. Sorry kalau tak accurate sangat dalam video ni, biasalah kan. Kita buat di sini lah. Naik. There you go. Bolehlah, harap korang terima lah. So, ini adalah graf yang kita nak lukis. Actually, Long tak puas hati. Long tak puas hati je. Sekali lagi boleh tak? Just nak bagi dia identical sana. Bolehlah. Bolehlah tu. So, ini adalah the graph of modulus tangent x untuk 0 hingga pi saja. So, jangan lupa last kali ni at this part, jangan lupa letakkan sini ada pi, maka yang tengah tu kita ada pi per 2. There you go. Boleh Okay, jom kita teruskan perjalanan. Itu adalah, I guess, 4 markah. So, please refer kepada answer scheme. Korang boleh Google sendiri. Right. So, kita nak move on kepada soalan puzzle. Soalan puzzle, izinkan Along nak copykan ni, bawa ke sana. Alright, kita letak ke bawah sikit. Okay, cantik. Let's go. Last sekali. Last before proof Okay, soalan puzzle ni, remember, bawakan semua benda dekat your table. Remember, kita ada 2 benda Daripada proving ada satu equation, daripada graph pun kita ada satu equation. Just bawa aja semua benda. Right? Okay. Now, kita baca dulu. Hence, using the same axis, again, using the same graph, sketch a suitable straight line. Kita nak straight line. Remember, we need 2 points. To get the 2 points, we need the equation. So, kita akan cari equations lagi to find the number of solutions untuk sekian-sekian. Sesiapa yang printkan material, korang akan perasan dalam bahagian bahasa English dia akan ada bit of typo. Sini dia terlupa letak modulus. So, please letakkan modulus. Right? So, yang ni Alun dah salinkan dekat sini. That's our main equation. Sini ada graph, sini ada proving. Okay. Again, macam biasa, macam puzzle. Alun nak korang tengok. Ini dengan yang atas, ini dengan yang bawah. Ada benda sama ke tak ada? Ada. Mana yang sama? Dia macam ada, macam tak ada kan dia kan. Kalau yang atas tu proving tu memang tak ada lah. However, you see here, sin x over cos x apa dia adik? Kita dah buat tadi kan, soalan atas tadi, remember? Ini sebenarnya adalah equal to tangent. Kalau nak sebutkan sekali lagi, sin x over cos x is actually equal to tangent x ya adik-adik. So itu Along boleh ubahkan dulu. Kita tak compare apa-apa lagi. Kita just ubahkan saja. So x over pi minus modulus tangent x, alright, equal to 1. There you go. Okay. Now, cuba tengok sekali lagi. Yang atas ni tak payah compare lah ya. Memang dah tak ada benda sama dah tu. You see here, ini kita ada modulus of tangent x. Sini pun kita ada modulus of tangent x, which is direct je sebenarnya. Korang boleh gantikan ini jadi y terus. Kan? So, you get what? X per pi minus y equal to 1. Y Along tak nak dia negatif. Along pindah ke sebelah kanan. Along buat satu-satu lah. Since kita ada banyak space kat sini. Excuse me. So, x over pi minus 1 equal to y. Kan? So, kita boleh flipkan dia. You get what? Y equal to x per pi tolak 1. So, this is my equation. Cantik. Now, I want to find my points. We need 2 points, kan? Nampak tak? Okay, sini kita letak x dan y. Biasanya kita akan letak kosong dahulu. Okay, fikir. Kalau Long gantikan situ dengan kosong, kita akan dapat apa? Kosong per pi tolak 1. Kosong per pi kan jadi kosong. Kosong tolak negatif 1, dapatlah negatif 1. Tada, settle. Okay. Seterusnya. Jangan letak 1 adik-adik Jangan, tak sesuai. Kita ambil nilai pi lah macam biasa. Because sini hujung dia adalah pi. Jangan ambil 2 pi. Sebab 2 pi korang nak bawa ke mana kan? Dah tak ada dalam graf tu dah. Right. So, bila kita ganti x dengan pi, so dia akan jadi pi per pi tolak 1. Hati-hati. Pi per pi akan jadi 1 adik-adik. 1 tolak 1 jadi berapa? Jadi kosong. So, sini akan dapat kosong. Gitu. So, mana lukisnya? Kita ada kosong negatif 1, pi kosong.
Alright. Negatif 1 Along akan anggapkan dekat sini. So Along tulis sini negatif 1. Ini tak comel lah ke sana. Angle ni kan Along nak pindah ke atas boleh. Sebab dia ngacau. Along tak nak dia kacau. Okay. So sini adalah point yang pertama. Point yang kedua adalah pi kosong. So pi kosong exactly dekat bucu tu. Okay. Nampak tak? So ini Along boleh sambungkan. Dalam exam please jangan guna pen merah adik-adik. Along guna pen merah kat sini supaya korang nampak. Korang guna pensel je lah ya. Untuk sketching. Okay. So you have this line. Maka Along nak tanya berapakah titik persilangan. Jangan cakap kosong adik-adik. Kita dah ada 2 case kat atas tadi. Lebih kurang macam ni kan. Kalau Along zoom betul-betul kat sini you see here. Kalau Along lukiskan balik. Graf lengkuk tu macam ni. Berjumpa dengan straight line tu macam tu. At this bucu adik-adik dia bertemu tau. Jodoh bertemu kat situ. So ada satu. Boleh So you have one solution. Ni lah boleh padam. So ini boleh zoom outkan sikit. Oops. Okay. So my final answer will be satu je solution. One solution ataupun number of solution is equal to 1. Tada, settle. Macam biasa, ini satu markah. Your straight line satu markah. You get your equation, dia bagi satu markah. So 3 markah kat situ. Settle. Alright, nice. Maka last kali kita boleh selesaikan our apa dia? Soalan yang ini soalan proving. Let's go. Alright, soalan proving ni kan actually dia tak sesusah yang soalan Pahang tadi. Soalan yang kedua tadi yang paling mencabar sikit. If you see here, kita ada sin x minus y, sin x tambah y. Dua ni kita nak ubahkan dia jadi formula. Ataupun berdasarkan formula. Formula ni Alun dapat daripada mana? Okay, Alun dapatkan daripada formula list. Alun tunjukkan sikit. Jangan cakap tak ada adik-adik. Ada kat sini. Terang-terang dia bagi. Tinggal korang nak ambil dan pakai je. Okay, so Alun dah salin dekat situ. Please remember, bila sin A tambah, maka sini pun akan ditambah. Bila dia tolak, kita ambil yang bawah. Maka sini pun akan jadi tolak. Boleh So bila tambah dia akan jadi tambah, kalau tolak dia akan jadi tolak. Right. So, first thing first, kita nak ubahkan yang ni dulu dan kita ubahkan yang tu. Okay. In the first one dulu dia akan jadi apa? Sin, please adik-adik tolong jangan salin balik jadi sin A cos B Janganlah. Soalan sekarang ni kita borak tentang x dengan y. So gunalah x dengan y. Boleh? So dia akan jadi sin x cos y. Sini tolak kan? So dia akan jadi tolak cos x sin y. Tada. Itu yang pertama. Ditambahkan dengan the second one yang Alun highlight kat atas tu, kita akan dapat apa? Actually the same thing. Benda sama je. Kan? Cuma this time around dia akan jadi tambah. Tadi dia tolak. Sini dia tambah. Okay. So tambahkan dengan apa ni? Kita akan dapat berdasarkan formula. Kita akan dapat cos x sin y. Can or not? Can ya? Yeah. Okay. And then kita boleh bahagikan dengan yang bawah tu kita ada 2 cos x cos y. So tengok kat atas apa yang kita boleh simplifykan adik-adik. Actually they are same thing kat sini, ada benda yang sama. If you see here, Along highlight kan kita ada cos x sin y, ini adalah negatif. Satu lagi kita ada juga positif cos x sin y. Benda sama kan? Dia umpama negatif 1 tambah 1. Kan boleh potong kan? So this one kita boleh potong. Bye bye. Again, Along repeat. Dia umpama negatif 5 tambah 5. Tak ke boleh potong? Betul? Dia akan dikosongkan. So, ini Along boleh padam. And next one. So, formula ni kita dah pakai. Along boleh potong. Bye-bye. Okay. So, atas tu akan jadi apa? Next one, Along nak korang tengok this thing. These two are the same thing, adik-adik. Cuma dua-dua tu adalah positif. That's why dia tak boleh dipotong. Dia umpama 1 tambah 1. Akan jadi berapa? Jadi 2 lah. So, here you get what? 2 sin x cos y, right? Divided by bawah tu tinggal apa? 2 cos x cos y. You see? Ada benda sama tak atas bawah? Ada, obvious. Kita ada 2 dan 2 boleh potong. Cos y dengan cos y pun boleh potong. Maka yang tinggalnya hanyalah tak apalah ya, Alung salin balik je. Sin x over cos x. Tak kedua benda ni, sin over cos apa dia? Dia akan jadi tangent. So you get here tangent x. Tada. So ini terbukti. Proven. So settle. There you go. Yeah, settle 3 soalan. As always, thank you so much buat tengok video Alun sampai habis. Thank you juga kepada yang menanti, kepada yang bertanya bila Alun nak post video lagi. I think the previous video was last year, so I want to take this opportunity to wish you all a happy new year. I hope 2021 lebih brighter than 2020. Walaupun I know ada yang terkena banjir itu, COVID still meningkat, we just pray for the best, okay?
That's it. Thank you so much for your support. I really appreciate it. I hope video-video macam ni boleh bantu korang untuk SPM nanti. Okay? I'll see you on the next one. Bye-bye.